Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعدد علم الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله بحق عظمة ذاتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Yang saya hormati Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Barisan Kepimpinan Surau serta ahli qaryah Surau An-Nur Banda Puteri yang dirahmati Allah sekalian. Syukur Alhamdulillah, kini kita telah pun berada di penghujung bulan Ramadan Al-Mubarak tahun 2020 bersamaan 1441 Hijrah. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala jika ditakdirkan Ramadan kali ini adalah Ramadan yang terakhir untuk kita. Mudah-mudahan inilah Ramadan yang terbaik dalam sepanjang amal ibadat Ramadan yang sempat dan pernah kita kerjakan. Dalam kesempatan untuk pada kali ini, insya-Allah kita akan sambung perbincangan kita dalam kitab Permata Ilmu Tauhid ini di halaman 34 dalam tajuk yang ke-7.8 Raja, Tama, Thawab dan Darjat Ikhlas. Kata musannif, wa hazihi arju zatun laqabtuha jawharat tauhid qad hadabtuha wallaha arju fil qabuli nafi'a biha murida fis thawabi tami'a. Maksudnya, dan inilah satu manzumah berbahar rajaz yang aku menggelarinya dengan permata ilmu tauhid, kerana aku telah pun membersihkannya, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala aku bermohon agar kiranya dapat diterima sambil dia memberi manfaat dengannya terhadap para peminat yang sangat rakus dalam pahala. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, penulis dan pengarang kitab ini menjelaskan beliau telah pun menjadikan kitab Permata Ilmu Tauhid ini untuk menjadi pedoman dan panduan dalam diri kita agar kita benar-benar menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sesuatu amal ibadat dalam mencapai keredaan di sisinya, dan mudah-mudahan kita sentiasa dalam kerahmatan, keberkatan, keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya akan mengalirlah terus pahala keredaan di sisi Allah dalam sepanjang kehidupan kita. Ya tuan-tuan dan rahmat Allah, kata pengarang kitab ini lagi, jumlah bait daripada mazmumah ini adalah 144. Penulis atau musannif menggelarinya dengan permata ilmu tauhid kerana dia telah pun membersihkannya serta meluruskannya dari segala macam keraguan, akidah-akidah yang rosak serta dari pembahasan panjang lebar yang berjela-jela. Dalam kitab ini, penulis menegaskan bahawa beliau menjadikan ilmu tauhid ini sebagai cara untuk seseorang itu membersihkan dirinya dari perkara-perkara yang boleh menjadikan kepegangan dan keyakinan akidahnya itu menjadi rosak disebabkan kerana tidak faham ataupun tidak memahami prinsip ilmu tauhid. Lebih-lebih lagi akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi pegangan untuk diri kita umat Islam yang mengambil ilmu tersebut dari apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
para sahabat dan para ulama yang menuruti jejak langkah baginda sallallahu alaihi wasallam. Dengan akidah yang benar ataupun akidah yang sahihah sajalah seseorang apabila melakukan sesuatu amal ibadat, maka amal ibadatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau juga menegaskan bahawa dalam perbahasan ilmu tauhid melalui permata ilmu tauhid ini, beliau tidak menggunakan penghuraian yang panjang lebar, yang berjela-jela, yang barang kemungkinan akan menyebabkan kepahaman untuk memahami ilmu tauhid ini sukar dipahami oleh mereka yang membaca dan mengikuti buku permata ilmu tauhid tersebut. Justru itu, beliau menggunakan penjelasan yang ringkas dan padat tetapi jelas untuk dijadikan rujukan dan panduan oleh setiap individu Islam. Di dalam bait syair yang ada ini, penulis menegaskan dengan beberapa lafaz yang perlu untuk dihuraikan di antaranya seperti lafaz ar-raja. Menurut lughah maknanya, ar-raja itu membawa maksud harapan ataupun cita-cita. Ya, sebagai seorang insan, sudah pastilah antara sifat orang-orang yang beriman itu mesti meletakkan dalam hidupnya itu ada harapan ataupun cita-cita untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala dan sentiasa dalam hidupnya dalam keredaan dan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita selusuri dalam kitab yang lain seperti dalam Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahawa di antara perkara yang perlu dalam diri seseorang individu Islam, yakni ada dalam diri mereka itu yang digabungkan oleh Imam Al-Ghazali dua patah perkataan, al-raja wal khauf ataupun al-khauf war raja. Seseorang individu Islam itu perlu ada perasaan bimbang, takut, khawatir terhadap amaran, ancaman, kebencian, kemurkaan Allah Subhanahu wa taala agar ia meninggalkan perkara-perkara kemaksiatan itu. Dan dalam masa yang sama, seseorang individu Islam itu juga kena meletakkan harapan, cita-cita agar mereka dalam sepanjang kehidupan yang ada itu mereka sentiasa dirahmati, diberkati, diredai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu telah mempunyai sesuatu yang telah pun dalam dirinya itu al-khauf war raja, diharapkan mudah-mudahan apabila dua patah kalimah ini dijadikan sesuatu pedoman, dijadikan sesuatu yang boleh mendatangkan yang boleh memberikan sesuatu yang boleh mendatang ataupun memberikan dorongan untuknya melakukan sesuatu amalan, maka mudah-mudahan akan berlakulah peningkatan, penambahbaikan dalam melaksanakan sesuatu amalan semata-mata mengharapkan keredaan dan mengharapkan keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Menurut penulis ini lagi, yang dalam menghuraikan perkataan ar-raja itu, katanya dalam menurut kebiasaan ataupun menurut uruf ataupun kebiasaan, perkataan ini dikatakan ar-raja itu ialah sesuatu yang disebut sebagai ta'alluqu qalbi bimarghubin fihi ma'al akhzi fi asbabihi. Maksudnya, perhubungan hati dengan sesuatu yang digemari berserta menjalankan menjalankan segala sebabnya. Ya, perhubungan hati dengan sesuatu yang digemari berserta menjalankan segala sebabnya. Jadi seseorang yang dikatakan apabila ia mengharapkan sesuatu ataupun bercita-cita untuk melakukan sesuatu, lazimnya sesuatu yang dikerjakan itu adalah sesuatu yang menjadi sesuatu yang sangat digemari ataupun disukai oleh seseorang. Sudah pastilah itu yang akan dilakukannya dengan penuh komitmen. Begitulah yang diharapkan apabila seseorang ini menjadi seorang insan yang meletakkan penyerahan dirinya
dan pergantungannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seseorang itu apabila meletakkan pergantungan dan penyerahan dirinya kepada Allah, apa jua perkara yang dilakukan, pengharapannya, cita-citanya adalah sesuatu yang menunjukkan rasa cinta, rasa kasih, rasa patuh, rasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang diberi, apabila seseorang itu mengharapkan syurga, sudah pastilah seseorang yang mengharapkan syurga, ia akan melakukan sesuatu ketaatan kepada Allah, dan dalam masa yang sama dia akan meninggalkan segala perkara yang ditegah, yang dibenci, yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apabila seseorang itu melakukan kesilapan dan kesalahan ataupun kemaksiatan, maka mereka itu akan menjadi orang yang segera, cepat, pantas untuk merujuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon taubat, mohon keampunan, mohon kemaafan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah Allah menggambarkan orang-orang yang segera bertaubat kepada Allah ini sebagai salah satu sifat orang-orang yang bertakwa. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mohon taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah pun menjanjikan disediakan untuk orang yang bertaubat ini keluasan syurga, syurga yang keluasannya seluas langit dan bumi bagi orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan Ramadan menjadikan diri kita ini insan yang semakin meningkat tinggi kedudukan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah pastilah apabila semakin tingkat ketakwaannya, makin semakin kukuh, semakin mantap keimanannya, dan semakin hampir dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu orang yang beriman apabila dia melakukan sesuatu kesilapan, walaupun kecil kesilapan itu, lantas ia akan segera merujuk bertaubat kepada Allah. Berbeza dengan orang yang memiliki sesuatu yang dikatakan sebagai hati yang kotor, manusia yang memiliki sifat yang nifak, yang berpura-pura, khususnya di kalangan orang-orang yang munafik. Walaupun mereka melakukan dosa yang besar, namun kesilapan yang dilakukan itu seumpama benda yang remeh dan kecil di sisi mereka. Sebab itulah antara para ulama memberikan gambaran untuk orang-orang yang beriman, sesuatu dosa yang kecil itu dianggap seolah-olah seperti suatu benda besar yang ditakuti akan dihempap di atas kepalanya. Berbeza bagi orang-orang yang munafik, sesuatu dosa walaupun besar, dia diumpamakan seumpama lalat yang hinggap dan akan terbang sebentar lagi dari meninggalkan seseorang itu. Inilah perumpamaan nak membezakan kecaknaan, keprihatinan seseorang dalam melakukan sesuatu yang mudah-mudahan kita, Allah letakkan diri kita semua di kalangan orang-orang yang terus mentaati Allah, patuh dan taat, cinta kepadanya dan benci kepada perkara-perkara kemaksiatan. Lebih lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak yang dapat membentuk diri kita menjadi insan yang terbaik di sisinya. Seterusnya, penulis menyatakan Syekh Khatib ada menyebut dalam satu hadis qudsi di dalam tafsirnya yang menyatakan ma qallu haya'un min ayyatma'a fi jannati bi ghairi amalin kaifa ajudu bi rahmati ala ma bakhila bi ta'ati. Maksudnya, tidaklah ada perbuatan malu yang lebih kecil daripada orang yang mengharapkan syurga dengan tidak beramal. Bagaimana aku akan dermawan dengan rahmatku atas orang yang bakhil dengan ketaatan padaku. Jadi, apa yang disebutkan oleh penyusun kitab ini menegaskan bahawa orang yang nak mengharapkan syurga Allah, mengharapkan keredaan Allah, ia bukan hanya sekadar angan-angan atau khayalan semata-mata. Sudah pastilah seseorang itu dalam meletakkan harapan, ia juga disertai dengan amalan
yang istiqamah dan ikhlas ketika beramal. Inilah antara yang menjadi prasyarat utama amalan yang mudah-mudahan amalan yang dilakukan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk insan-insan yang bukan hanya sekadar berangan-angan kosong dalam soal kehidupan sebagai seorang Islam, seorang yang beriman. Sebaliknya, kita adalah orang-orang yang dalam mengaku beriman kepada Allah, dalam masa yang sama kita terus beramal, mentaati apa yang diperintahkan di sisinya dan meninggalkan apa yang dilarang di sisinya dan di sisi baginda sallallahu alaihi wasallam. Justru itulah dikatakan al-iman itu laisa bitamanni. Ya, iman itu bukan hanya sesuatu yang digambarkan sekadar angan-angan kosong, satu pengharapan semata-mata tanpa pengamalan. Ia perlu disertai dengan amalan, barulah dikira benar ataupun betul pengakuan keimanan seseorang tersebut. Perkataan kedua yang nak dihuraikan lagi oleh penulis kitab ini ialah perkataan atma', yang disebut juga diertikan oleh penulis sebagai ats-tsawab, yakni sebagai pengharapan atas jalan berlebihan. Ya, jadi pengarang menyatakan bahawa seseorang ini mudah-mudahan dalam melaksanakan sesuatu kebaikan, diri dia ada memiliki perasaan kesungguhan, ketekunan yang sungguh-sungguh dalam melakukan kebaikan itu, yang mudah-mudahan dia termasuk orang-orang yang memiliki yang disebutkan sebagai roghbah, ya, sesuatu keinginan kesungguhan yang tinggi dalam mengamalkan sesuatu kebaikan, yang mudah-mudahan itulah petanda rasa keseronokan beramal dengan sesuatu kebaikan, bukan ada rasa keterpaksaan ataupun ada unsur-unsur paksaan dalam melaksanakan sesuatu perintah atau amalan ke atas dirinya. Yang disebutkan juga oleh pengarang menyatakan bahawa ar-raja'u 'ala sabili tajwuz, yakni dikatakan satu ukuran berupa balasan yang diketahui oleh Allah Ta'ala yang dipersiapkan bagi sesiapa yang dikehendaki dari para hamba-Nya dalam mengimbangi amalan-amalan mereka yang baik dengan semata-mata kehendaknya, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ijab, bukan pula juga dengan wujub, sebagaimana yang akan datang penegasannya dalam bait nombor 50 nanti, ya, yang berbunyi fa inna yusibna fa bimahdil fadli. Jika dia memberi kami pahala, maka itu adalah dengan semata-mata keutamaannya. Apa yang dijelaskan oleh penyusun ataupun pengarang kitab ini ialah dalam kita melaksanakan sesuatu amal ibadat, perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadilah kita hamba-hamba yang melaksanakan amalan itu semata-mata untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang diistilahkan juga di kalangan para ulama sebagai istilah ibtigha mardatillah, melakukan sesuatu itu semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukannya melakukan sesuatu itu kerana ada unsur terpaksa, kerana ada unsur bebanan. Dan tanda orang yang beriman, ia merasai keseronokan dalam beramal apabila ia melaksanakan sesuatu itu kerana untuk mencari redha Allah, mencari kasih cinta dan sayang Allah, kerana untuk mendapatkan sesuatu yang dikatakan sebagai hamba-hamba yang mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang tadi melakukan amalan disebabkan kerana untuk mencari redha Allah, sudah pastilah dalam melaksanakan sesuatu amalan tersebut dia tidak akan terasa terpaksa ataupun terasa terbeban. Sebagaimana yang kita rasai dalam amal ibadat yang ada, contohnya dalam melaksanakan amal ibadat puasa sekarang ini. Barangkali dalam keadaan kita berlapar, berdahaga, keletihan, kepenatan, mengantuk dan seumpamanya lagi. Oleh kerana amal ibadat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini untuk menjadikan diri kita sebagai hamba-hamba
yang dicintai, yang disayangi di sisi Allah Maha Pencipta, maka walau apa situasi yang kita alami, yang situasi yang kita hadapi, kita akan berusaha tekun, berusaha sungguh-sungguh melakukan amal ibadat ini untuk mencari redha Allah walaupun keletihan, kepenatan, mengantuk dan seumpamanya. Apabila sesuatu amalan itu dilakukan untuk mencari redha Allah, maka rasa kemanisan, kepuasan dalam beramal itu pastinya sesuatu yang akan dirasai oleh pengamalnya. Seterusnya dalam penjelasan ini, penyusun menyatakan bahawa perkataan kami bukan dengan ijab, bukan dengan ijab adalah penolakan atas golongan falasifah yang mengatakan dengan ijab, yakni ta'lil terjadinya sesuatu dengan adanya sebab, yakni bahawa pahala itu terbit dari zat Allah dengan terpaksa, seperti gerakan cincin di mana mereka berkata bahawa gerakan cincin itu terbit dari gerakan jari-jari tangan dengan jalan ta'lil. Nak dijelaskan oleh penulis kitab ini, amalan seseorang itu adalah sesuatu perkara yang akan sesuatu amalan yang dilakukan oleh seseorang itu hendaklah dilakukan dengan cara secara sukarela, dengan cara untuk mencari keredaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, bukannya dengan jalan terpaksa, bukan jalan terbeban, yang mudah-mudahan diharapkan penjelasan ini untuk memberikan sesuatu penolakan terhadap kepahaman yang dibawa oleh golongan falasifah, bahawa apabila seseorang itu dipaksa untuk melakukan sesuatu amalan, maka amalan yang dilakukan itu kena diganjari dengan sesuatu pahala, seolah-olah apabila seseorang itu melakukan amal ibadat, apabila seseorang hamba mentaati apa yang diperintahkan dan dia buat, maka seolah-olah Maha Pencipta Allah Subhanahu wa taala dipaksa untuk memberikan ganjaran pahala. Dan ini satu pemahaman yang silap. Sesuatu amalan itu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sama ada Allah Subhanahu wa taala nak memberikan sesuatu balasan itu dengan balasan pahala, ataupun sebaliknya, ia bukan ada unsur boleh Allah itu boleh dipaksa. Apabila seseorang itu telah pun melaksanakan perintah Allah, contoh solat 5 waktu telah pun dikerjakan, zakat telah pun dikeluarkan, ibadat puasa telah pun dilunaskan, adakah apabila perkara-perkara kewajipan ini telah dilaksanakan oleh seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pencipta dipaksa untuk memberi ganjaran pahala kepada setiap apa yang yang dibuat, yang diamalkan oleh hamba-hambanya. Di kalangan orang falsafah berpandangan seumpama itu. Apabila dah melakukan sesuatu amalan, maka wajar untuk seseorang itu menerima balasan masing-masing. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala tiada siapa yang boleh memaksa Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan pahala atau ganjaran kepada seseorang hambanya berdasarkan kepada apa yang menurut kehendak Allah Subhanahu wa taala, menurut kehendak dan kudrahnya. Allah mustahil untuk dipaksa oleh makhluknya. Sebab tu lakukanlah sesuatu amalan untuk mencari redha Allah, bukannya untuk kita lakukan amalan perkara-perkara itu sebagai suatu paksaan dari Allah, dan selepas itu sesuatu yang telah pun kita lakukan, maka di sisi Maha Pencipta wajib untuk memberikan sesuatu pembalasan ataupun pahala, ataupun juga disebutkan dengan balasan syurga dan seumpamanya. Perlu diingat, setiap amal kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, Maha Suci Allah Subhanahu wa taala nak memberi pahala ataupun nak menganugerahkan ganjaran berdasarkan rahmahnya.
Seseorang yang melakukan kebaikan diberikan ganjaran pahala berdasarkan rahmah Allah. Seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ganjaran syurga berdasarkan rahmah Allah Subhanahu wa taala. Bukannya Allah Subhanahu wa taala itu boleh dipaksa untuk melakukan ataupun memberikan pahala terhadap amal kebaikan seseorang. Begitulah juga jika Allah Subhanahu wa taala nak memberikan keampunan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa untuk mengampunkan sesiapa yang telah pun melakukan dosa dan merujuk kembali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru mendapatkan pahala atau syurga ia berdasarkan kepada konsep kerana rahmah Allah Subhanahu wa taala dan kerana keampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syurga bukan semata-mata kerana amalan seseorang, tetapi seamalan seseorang itu melayakkan seseorang tadi mendapat rahmat Allah dan melayakkan dia untuk mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan daripada perbincangan kita ini, khususnya apabila kita sedang beramal ibadat sepanjang bulan Ramadan ini, mudah-mudahan amal ibadat yang sedang kita lakukan sepanjang Ramadan ini melayakkan kita mendapat rahmat di sisi Allah dan mendapat keampunan di sisinya. Yang mudah-mudahan juga apabila rahmat dan keampunan itu kita perolehi, mudah-mudahan melayakkan kita untuk mendapatkan syurga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Justru itu, ambillah peluang khususnya di malam 10 terakhir ini untuk memperbanyakkan mohon keampunan kepada Allah bagi mengundang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu anna wa an walidina wa masyaikhina wa li jami'il muslimina wal muslimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.